Jadi penghakiman sudah dibuat, ya, dan di dalam mahkamah Apandi terbukti menipu. Ini sebahagian daripada penghakiman, ya. Jadi jelas Apandi telah melakukan satu kesalahan, salah guna kuasa semasa beliau menjadi peguam negara, ya. Beliau menipu dan ini terbukti apabila beliau memberi kenyataan bercanggah-canggah dan mengelak, ya, dan menipulah banyak yang tidak benar. Malah di dalam mahkamah ada satu kenyataan yang dibuat oleh Apandi Ali bahawasanya tidak ada rombongan yang telah ke Arab untuk berjumpa dengan penderma, yang totally berbeza dengan apa yang Apandi beritahu pada 2016 Januari dalam sidang media. Kononnya ada satu rombongan dihantar dan telah berjumpa dengan penderma dan mengesahkan penderma itu. Ini sekaligus membuktikan Apandi telah menipu dalam sidang media itu untuk cuba melindungi Najib dan cuba selindungi skandal 1MDB. Dan memang pelik sebab Najib dia memecat peguam negara yang terdahulu yang ada satu kertas dakwaan yang ingin membawa Najib ke mahkamah untuk didakwa. Apabila Najib tahu bahawa dia akan didakwa dan ditangkap, dia memecat peguam negara. Jadi jika Perdana Menteri boleh memecat pihak yang menyiasat dia semata-mata sebab orang tu ada satu kertas dakwaan, ya, jadi bagaimana, apakah perlunya ada peguam negara sekiranya tidak boleh menjaksanakan tugas? Sel-sel media Najib telah membuat satu teori konspirasi, kononnya bekas peguam negara yang ingin menangkap Najib itu, iaitu Tan Sri Abdul Ghani Patail, terlibat dalam satu konspirasi untuk menjatuhkan atau mengaibkan Najib. Tetapi sehingga hari ini tidak ada sebarang apa bukti yang dipaparkan, tidak ada sebarang hasil siasatan yang dipaparkan yang boleh membuktikan bahawa itulah kebenarannya. Jadi sehingga hari ini timbul tanda soal mengapa Ghani Patail dipecat. Tetapi adakah Ghani Patail diberi pampasan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang terdahulu? Tidak. Bila saya katakan terdahulu, sebelum Parlimen dibubarkan, maknanya pentadbiran Barisan Nasional lah ni. Tidak. Tetapi sebaliknya, Apandi Ali telah diberikan pampasan berjuta ringgit, sedangkan mahkamah dalam kes Lim Kit Siang telah membuktikan bahawa Apandi bercakap tipu. Maknanya dia telah melindungi Najib. Dan hari ini Najib sudah ditangkap, sudah dibuktikan sejelas-jelas buktinya di mahkamah oleh 9 hakim bahawa dia bersalah dan sekarang dia meringkuk di dalam penjara, ya. Jadi bila kerajaan ataupun mana-mana pihak dalam kerajaan bercerita berkenaan dengan siasatan terpilih, ini nampaknya ada unsur siasatan terpilih. Sekiranya tidak, apakah siasatan yang dilakukan? Di manakah hasil siasatan dia? Apakah tindakan yang bakal diambil terhadap Apandi Ali? Mengapa senyap babak ini? Mengapa Laskar-Laskar khususnya Laskar-Laskar Cyber Najib, Zahid sebagainya senyap babak ni nak cerita pasal orang lain? Dia asyik bercerita pasal buku Tommy Thomas. Di situ pun penyiasatan terhadap buku Tommy Thomas sudah tercemar. Kerana apa? Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengaku bahawa dia sengaja meminta hasil siasatan diniah klasifikasikan untuk digunakan sebagai peluru politik, sekaligus menimbulkan persoalan adakah penyiasatan itu dilakukan dengan telus, ya. Jadi nampak sudah ada banyak tanda soal berhubung dengan tingkah laku pihak-pihak tertentu yang dilihat berat sebelah dan menimbulkan lebih propaganda lebih berbanding dengan satu platform siasatan yang telus, tindakan yang telus, ya. Jadi apabila Apandi Ali mengambil alih Tan Sri Abdul Ghani Patail yang dipecat secara tidak kehormat, dalam hanya 6 bulan satu kes rumit seperti 1MDB yang di seluruh dunia ada banyak dakwaan sudah dibuat, ada banyak sabitan bersalah, di Malaysia pun sudah ada sabitan bersalah, tetapi dalam 6 bulan Apandi boleh buat satu press conference dan dia boleh bersihkan nama Najib. Jadi di manakah hasil siasatan Apandi Ali yang boleh menunjukkan kepada kita, nombor satu, peguam negara terdahulu ada konspirasi bersubahat untuk mengaibkan Najib, bahawa kertas pendakwaan atau yang disediakan oleh bekas peguam negara sebelum Apandi Ali itu cacat dan tidak benar. Di manakah hasil siasatan dia? Di manakah penemuan-penemuan dia? Benda tu semua tidak ada. Tetapi adakah kita melihat sebarang tindakan diambil terhadap Apandi Ali? Tidak, ya. Bayangkan masa zaman Najib ada
pasukan petugas khas yang ditubuhkan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Pattaya. Bekas Peguam Negara menubuhkan Special Task Force melibatkan PDRM, SPRM, Bank Negara, pejabat Peguam Negara dan juga Peguam Negara sendiri. Najib kemudian dia berkata Special Task Force itu tidak perlu dan dia hentikan siasatan. Bagaimanakah seorang yang sedang disiasat boleh masih duduk di dalam pejabat dan kemudian menghentikan siasatan terhadap diri dia? Jadi dia sudah menghakimi perkara-perkara berkait siasatan dia. Jadi buat apa siasatan? So, sama seperti mahkamah, seorang pencuri didakwa, kemudian dia duduk dalam kandang tertuduh dan kemudian dia buat keputusan, oh hakim ni tak boleh, jadi tolong sila beredar, peguam ni tak boleh, tolong sila beredar, kemudian dia buat keputusan sendiri. Saya rasa pendakwaan ni dah cacat, jadi kita hentikan sahaja, kemudian dia keluar mahkamah. Tak masuk akal. Ya, jadi banyak perkara yang dilakukan oleh Najib yang akhirnya terbukti dia melakukannya untuk cuba melindungi diri dia dan mengaibkan ramai orang, termasuk Pesuruhjaya SPRM, termasuk Peguam Negara. Dia mengaibkan banyak orang, ramai orang di dalam pentadbiran dia semata-mata kerana ingin selamatkan diri dia. Tetapi hari ini kertas pendakwaan Ghani Pattaya terbukti sahih kerana Najib sudah didapati bersalah atas beberapa dakwaan itu. Maknanya Ghani Pattaya telah diaibkan. Maknanya Apandi telah menipu. Dan saya nak ulang, Apandi Ali sah menipu. Bukan hanya apabila kita buat kajian menggunakan logik kita akan dapati dia menipu. Dia sah menipu kerana hakim sendiri dah katakan dia menipu. Dia bercakap tidak benar, dia bercakap bercanggah, dia mengelak, dan dalam mahkamah dia cerita benda yang lain yang dia beritahu kita dalam press conference. Bermakna semua babak Pak Arab yang derma ada rombongan pergi jumpa, semuanya penipuan. Termasuklah Azam Baki yang dakwa kononnya dia pergi berjumpa dengan penderma sendiri. Ya, kerana Ghani Pattaya, Apandi Ali sudah sahkan tidak ada berjumpa dengan penderma. Sekaligus bermakna Zahid Hamidi juga menipu, kononnya berjumpa dengan penderma. Dan apa pun kita tak payah rujuk kat semua ni, kita rujuk sahaja kepada satu temu ramah yang diadakan oleh Najib bersama Al Jazeera selepas PRU 14. Di dalam temu ramah itu Najib mengaku sejelas-jelas mungkin bahawa dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi, berbeza dengan apa yang kita diberitahu sebelum PRU 14 bahawa itu sah derma Raja Arab Saudi. Sekali lagi saya bertanya, di manakah hasil siasatan terhadap Apandi Ali? Adakah siasatan dilakukan? Jika siasatan dilakukan, apakah perkembangannya? Ya, mengapakah adakah Apandi Ali ini kebal sehingga daripada dia disiasat untuk satu yang terang-terang merupakan penipuan atas pengakuan dia sendiri, atas penjelasan hakim Mahkamah Tinggi sendiri. Bukan hanya kita tidak lihat apa-apa tindakan, sekiranya ada tidak diwar-warkan, tetapi sebaliknya dia diberi pampasan berjuta ringgit, sedangkan jelas tindakan dia mengambil alih tugas Ghani Pattaya secara tidak langsung telah mengaibkan Ghani Pattaya yang tidak menerima pampasan, dan Apandi Ali telah salah guna kuasa. Jadi di manakah keadilan, ya, kerajaan yang sedia ada ataupun pentadbiran yang ada? Ya? Ini perlu dijelaskan. Kita nak penjelasan. Jika ada siasatan, silalah war-warkannya. Jika ada siasatan, silalah beritahu tahap mana siasatan itu, apakah tindakan-tindakan susulan yang bakal diambil. Ya? So itu sahaja mesej saya. Sekarang saya akan ambil soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Hari ini saya akan luangkan sedikit masa. Okey. Khalid Al-Walid, boleh tak Apandi Ali diletakkan sama sel dengan Najib Razak? Ya. Salma Sal, semua bersubahat nak tolong sesama mereka. Ya. Baik. Tunggu masa komedi and partner. Okey, satu perkembangan saya nak beritahu. Ya, berhubung dengan undian online, sementara menunggu soalan, berhubung dengan undian online yang telah saya lancarkan 3 hari yang lepas, ni dah masuk 3 hari, 5 pagi ni dah nak masuk 4 hari. Jadi undian online ini sudah ramai yang undi. Okey, setiap hari ramai yang mengundi, dan masih keputusannya gandingan, andai katalah GTA berganding dengan Perikatan Nasional
dia mencecah undian, tahap undian 71%, dan Barisan Nasional masih kekal antara 6 hingga 7%. Pakatan Harapan masih kekal di sekitar 18%, kadang-kadang 19%, kadang-kadang 18%. Undian online telah dilakukan menerusi banyak saluran, termasuk saluran saya, termasuk saluran yang disifatkan sebagai lebih cenderung atau lebih berat kepada Barisan Nasional, termasuk saluran rakan yang disifatkan lebih cenderung ke arah Pakatan Harapan, untuk memastikan undian datang dari semua belah. Ya, banyak undian online sudah dilakukan, menunjukkan sejelas-jelas mungkin sekiranya ada kerjasama antara Perikatan Nasional dengan GTA, Barisan Nasional bukan hanya setakat kalah pilihan raya, dia hangus. Ya, dia hangus. Saya ulang, walau bagaimanapun jika PN dengan BN tidak, GTA tidak kerjasama, ianya tidaklah sehebat pencapaian PN dengan Perikatan dengan GTA, tidaklah sehebat, tetapi pencapaiannya agak memuaskan. Cuma Barisan Nasional akan menunjukkan peningkatan sedikit, tetapi masih teruk. Jadi kesimpulannya, pilihan raya tahun ini, BN dijangka kena belasah teruk. Jadi ramai-ramai keluar mengundi. Ya, Khalid Al-Walid, Zahid Ponorogo tidak. Khori Kasim, siapa lindungi Hakim Nazlan dan Tommy Thomas? Okey, ini semua tak payahlah. Okey, kita cerita pasal yang saya bangkitkan, ya. Okey, BN pasti terlekuk. Itu sudah pasti. Yang anda perlu tahu, Zahid sedang memainkan retorika kononnya BN ni kuat sebab nak hampakan orang supaya penyokong pembangkang tidak keluar mengundi. Jangan tertipu, ya. Dan Zahid asyik cerita pasal video dia, jangan edit video dan jangan sebarkan video dia dalam convention MIC adalah kata-kata sebenar yang membuktikan pilihan raya ini diawalkan kerana kes mahkamah nak selamatkan Tengku. Okey, alright, tidak ada putar belik di sana. Okey, ada tak soalan? Saya tunggu satu lagi soalan. Jika ada soalan, anda boleh bertanya. Hari ini saya boleh luangkan sedikit masa. Dan di YouTube Regi Jesse Rita Udin, siaran ini akan diulang pada pukul 10 pagi. Jadi bukan malam ini. K. Murali Taran, GTA is not going to win. Okay, that's your opinion, but saya lebih berpandu kepada keputusan kajian online. Dan saya rasa Rafizi dia buat satu kajian dia berbeza, tak boleh dibandingkan dengan kajian dia. Sebab kajian dia tidak longgokkan bersama GTA dengan Perikatan. Bila GTA dilonggokkan dengan Perikatan, ada synergistic effect. Maknanya kalau contohnya GTA 20, Perikatan 40, kalau kita campur, biar kita anggap 60, tetapi bila ganding dia melebihi 60, jauh melebihi, mungkin 90, sebab ada synergistic effect, ada kesan luar biasa sedikit yang saya akan jelaskan bila saya buat ramalan ketiga seminggu selepas penamaan calon. Okey, komen saya ulang, Barisan Nasional akan kena belasah teruk. Okey, tapi kita mahu ramai keluar mengundi. Jangan pula terlalu sedikit keluar mengundi. Nanti anda tanggung padahnya lah. Okey, ZAG, negara perlukan beberapa kaki tangan kerajaan seperti Hamid Bador, Khalid Abu Bakar, bekas ketua SPRM Tan Sri Abdul Kadir diangkat sebagai. Okey, betul. Okey, adakah PN dan GTA boleh bentuk kerajaan sekiranya mereka berganding bahu? Okey, ini saya nak nyatakan sejelas-jelas mungkin. Sekiranya mereka berganding bahu, boleh. Sebab bila dia menang, GPS akan hanya berbelah kepada pihak yang dijangka boleh bentuk kerajaan. Itu dia dah jelaskan sejelas-jelas mungkin. Dan dengan GPS, lepas itu ramai akan mula bekerjasama dan sudah pasti bentuk kerajaan. Sekiranya GTA tidak bekerjasama dengan Perikatan, maaf nak kata, saya nak kata itu satu kebodohan. Okey, alright. Okey, so sebenarnya apa yang kita perhati, undian ni dari banyak saluran ni mengejutkan kami juga. Bukannya kami
pakar dah tahu, bukan saya pun terkejut, tetapi ia menunjukkan sesuatu. Ia menunjukkan rakyat sebenarnya tak kisah gabungan mana yang bergabung, janji bergabung, rakyat nak lihat unity. Itulah fokus rakyat. Jadi saya dapat tafsir daripada keputusan kajian ni, bila dua gabungan bergabung lagi, ya, menjadi satu gabungan yang jauh lebih besar, bagi rakyat itu adalah kekuatan dan meminimalkan risiko berlaku pengkhianatan. Itu saya lihat apa yang rakyat utamakan. Okey, dan perkara lagi, BN sampai hari ini takut buat undian online. PH sampai hari ini takut buat undian online. Berbeza dengan PRU 14. Okey. Saya tak halang ya, BN buatlah, cuba sangkallah saya punya. Online dia sama. Online ni satu je online. Buat sama. Kau nak buat, nak cuba sangkal dakwaan saya, buatlah. Saya dah galakkan banyak kali, buat. PH buat. Okey. Tapi pilihan sama dengan saya lah. Boleh tak sampaikan dekat TSMY supaya PN dalam ceramahnya membawa misi Malaysia maju bersama rakyat supaya fokus kepada... Saya tak kenal TSMY. Saya tak kenal. Ya. Semalam je saya dihubungi oleh satu kumpulan. Saya tak nak beritahu kumpulan tu dari mana. Mereka minta saya bertanding sebagai bebas. Saya sebenarnya hampir menerima untuk bertanding sebagai bebas, sebab kumpulan ni banyak duit, jadi dia boleh taja deposit dan sebagainya. Tetapi kemudian saya dapat tahu kumpulan ni, walaupun nak saya bertanding sebagai bebas, mereka nak saya sokong Muhyiddin. Okey, saya dah beritahu, walaupun saya secara peribadi merasakan Tun perlu kembali sebagai Perdana Menteri, tapi itu peribadi saya. Dalam pilihan raya ini, saya hanya menumpu kepada pembangkang lawan Zahid dan kleptokrat. Jadi saya tidak akan memihak, kerana saya lihat bercelaru juga sedikit di dalam pembangkang dan ada banyak fenomena syok sendiri. Jadi saya tidak ingin memihak. Jadi bila dia orang kata dia nak saya jadi calon bebas, mula-mula teruja dan hampir setuju, ya, tetapi tiba-tiba ada syarat, anda perlu pro Muhyiddin. Saya kata tak payahlah. Okey, tak payah. Lagipun saya rasakan GTA dengan PN Perikatan perlu kerjasama, melainkan orang tu nak saya jadi calon bebas dan dia betul-betul ingin saya bebas, ya, baru boleh. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.